Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi zidna ilma, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul bagi kita meneruskan pembacaan kitab Benar Tapi Pelik, yang mana kisah ini, kisah yang telah dikumpulkan ini adalah kisah-kisah yang sahih daripada kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat dan juga para tabi'in salafus salih. Dan Alhamdulillah kita telah pun sampai pada kisah yang ke-15. Kalau sebelum ni kita dah baca berkaitan tentang benarnya penyakit ain, kan? Pada malam ini kita akan sambung berkaitan tentang mukjizat Rasulullah SAW. Kisah 15, kisah 16 dan 17 adalah berkaitan tentang mukjizat Nabi SAW. Jadi sebelum kita pergi kepada kisah 15, 16 dan 17 ini, ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah satu perkara yang luar biasa, yang mana perkara yang tidak masuk akal, satu perkara yang bukan menjadi kebiasaan, yang berlaku kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpilih sebagai bukti dan dalil bahawa mereka ini adalah rasul-rasul dan para nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mukjizat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada para nabi dan para rasul adalah sebagai bukti bahawa mereka-mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kelebihan yang diberikan kepada mereka ini adalah sebagai penguat kepada para pengikut mereka untuk mereka meyakini bahawa penyampaian risalah tersebut adalah daripada para nabi dan para rasul. Dia adalah perkara luar biasa yang mana tak masuk akal. Contohnya seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Kita tahu bahawa sifat api itu membakar, tetapi dengan keizinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim bila mana dicampakkan ke dalam api, api tersebut berubah ataupun bertukar menjadi sejuk. Maka ini adalah perkara luar biasa yang jarang-jarang berlaku, tetapi dengan izin Allah dia boleh berlaku kepada hamba-hamba Allah yang terpilih, terutamanya adalah kepada para nabi dan para rasul. Itu disebut sebagai mukjizat. Sekiranya perkara luar biasa yang berlaku kepada bukan nabi dan bukan rasul, satu perkara luar biasa yang berlaku kepada bukan nabi dan bukan rasul, tetapi diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, maka itu disebut sebagai karamah.
Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bila mana beliau berada di atas mimbar di Madinah, tetapi suara beliau boleh didengari oleh tentera-tentera yang sedang berperang di antara Rom, maksudnya yang berperang ke atas jauh beratur beribu-ribu kilometer, tetapi Sayyidina Umar boleh memberi arahan daripada Madinah. Maka ini disebut sebagai karamah, dan karamah ini Allah berikan kepada para wali-wali yang terpilih. Dan bukan dan karamah ini Allah berikan kepada para wali. Dan bila mana kita melihat sesuatu perkara luar biasa yang berlaku kepada hamba-hamba Allah yang terpilih, maka benda itu kita kena tengok juga sifat ataupun keadaan hamba-hamba Allah yang diberikan itu, baru kita boleh tahu yang itu adalah karamah. Contohnya, bila mana diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kita tengok ada orang yang boleh lalu atas air, ada orang yang boleh genggam bara sampai, maksudnya bara yang ada tu dia pegang tapi tak memudaratkan dia. Dan dia ada dua, boleh jadi dia jadi karamah dan boleh jadi dia jadi sihir. Jadi macam mana nak membezakan antara sihir dan karamah? Karamah ini Allah berikan kepada hamba-hamba dia yang soleh. Kita tengok dari segi ibadahnya, dari segi akhlak dan tingkah lakunya, okay? Maka orang-orang soleh ini Allah berikan kepada mereka karamah. Tapi kalau keadaannya sebaliknya, sembahyang pun tidak, pakaian pun pakai seluar pendek contohnya kan, bersedekah pun tak, cakap pun merapu, tapi boleh buat benda-benda yang luar biasa, maka itu boleh dikatakan sebagai sihir ataupun bantuan daripada jin ataupun makhluk-makhluk selain daripada yang kita nampak. Dan yang ketiga disebut sebagai ma'unah. Ma'unah ini yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia, yang kadang-kadang dia adalah hasil daripada doa yang tidak diberikan oleh Allah. Kan kita pernah bincangkan tentang doa. Doa ni kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, bukan tentu Allah bagi apa yang kita minta. Boleh jadi Allah SWT selamatkan kita daripada perkara-perkara yang nak ditimpa musibah, tetapi oleh kerana berdoa Allah SWT elakkan. Contohnya ma'unah ni, contoh kalau kita tengok orang yang aksiden, kereta dia hancur tapi dia selamat, maka ini disebut sebagai ma'unah ataupun pertolongan. Kan ada orang yang kena langgar dengan bas kemek, dia tak ada apa-apa contohnya, dan nak kata dia wali, dia manusia biasa. Boleh jadi itu adalah ma'unah, iaitu pertolongan yang Allah berikan dengan asbab doa orang-orang tertentu ataupun amal soleh yang dia lakukan. Maka ini antara perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perkara ini adalah sesuatu perkara yang tak masuk akal, bukan dengan logik akal. Kan? Ada saya pernah dengar karamah yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah, kereta dia mati dekat tengah jalan, tak ada duit nak beli minyak, dia ambil air, dia tuang je dalam tu dan kereta ni boleh berjalan. Dan dia bukanlah pada semua orang, ada pada orang-orang yang tertentu, maka ini disebut sebagai karamah. Okey. Dan pada malam ni kita akan bincangkan tentang mukjizat yang mana Allah SWT berikan kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti, sebagai dalil bahawa mereka ini adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, kita tahu bahawa mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran. Tetapi di samping Al-Quran, Nabi SAW diberikan pelbagai jenis, berbagai bentuk mukjizat. Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan, tetapi pada diri Nabi terdapat mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada awalnya, Nabi boleh bercakap dengan binatang. Bila mana Nabi boleh bercakap dengan Dhab, yang mana dengan asbab Dhab itu bercakap memberi hidayah kepada seorang badui. Kisah pertama yang kita baca dalam buku ini. Dan pada malam ini kita akan baca berkaitan tentang mukjizat Nabi SAW. Antaranya ialah air keluar dari jari jemari Nabi SAW. Daripada jari-jari Nabi ini dia boleh keluar air, yang mana air ini menjadi sumber minuman, menjadi sumber kepada para sahabat untuk bersuci dan berwudu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada suatu ketika semasa mereka berada di Zawra. Zawra ini adalah nama tempat di pasar Madinah. Dekat Madinah ni banyak pasar, banyaklah nama. Antara pasar yang masyhur, maksudnya pasar yang berada di sekitar masjid, antaranya adalah Zawra. Zawra ini salah satu daripada
nama-nama pasar yang ada di kota Madinah. Baginda telah menyuruh para sahabat berwuduk dengan air yang sedikit. Ini berlaku setelah baginda SAW meletakkan tapak tangan baginda dalam air itu. Maka dengan tiba-tiba air itu memancar deras dari celah-celah jari baginda. Kejadian itu berlanjutan hinggalah mereka semua selesai berwuduk. Kemudian ditanya kepada Anas, berapakah jumlah kamu pada masa itu? Berapa jumlah para sahabat yang ada pada ketika itu? Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami ketika itu seramai 300 orang. Dalam keadaan tak ada air untuk berwuduk, maka Nabi SAW minta didatangkan kepada dia bekas yang ada sedikit air. Maka Nabi letakkan tangan Nabi, maka keluar air daripada celah-celah jari Nabi. Dan air ini boleh digunakan oleh para sahabat untuk berwuduk, yang ketika itu jumlah para sahabat adalah seramai 300 orang. 300 orang ini bukan sikit, ramai. Maka ini dilihat sendiri oleh para sahabat, dan ia meyakinkan para sahabat bersama bahawa sesungguhnya Rasulullah itu adalah benar-benar Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat yang berbeza daripada Abdullah, dia berkata, ketika kami dalam perjalanan bersama Nabi, kami telah kehabisan air. Rasulullah bertanya, siapakah dalam kalangan kamu yang memiliki air? Setelah kami menemui orangnya, kami menyerahkan air itu kepada Nabi SAW. Air itu kemudiannya dicurahkan oleh baginda ke dalam sebuah bekas. Setelah itu baginda meletakkan tapak tangan baginda ke dalam wadah tersebut, ke dalam bekas tersebut. Secara mendadak memancarlah air dengan derasnya dari hujung jari baginda. Kemudian Nabi SAW bersabda, hayya 'alal tahuri al-mubarak. Maka kata Nabi kepada para sahabat, marilah kita berwuduk bersama-sama dengan air yang diberkati oleh Allah ini. Daripada air itu jugalah saya minum dengan sepuas-puasnya dan memberi minuman kepada orang lain yang memerlukannya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Baihaqi, dan dia merupakan sebuah hadis yang sahih, yang mana Abdullah ketika itu menyatakan bahawa ketika mana mereka dalam permusafiran, bekalan air habis, maka Nabi minta datangkan kepada Nabi satu bekas yang berisi sedikit air, dan Nabi letakkan tangan Nabi, maka keluar dari jemari Nabi SAW air yang boleh menjadi sumber minuman. Dan Nabi SAW mengajak para sahabat supaya berwuduk daripada air yang keluar dari jari jemari Nabi SAW. Manakala dalam riwayat yang lain, ini maksudnya bukan sekali peristiwa itu berlaku, beberapa kali. Maka setiap para sahabat yang maksudnya melalui ataupun bersama-sama dengan Nabi dalam peristiwa tersebut, maka mereka meriwayatkan, mereka ceritakan kepada para sahabat yang lain. Maka dengan sebab itu tersebarlah berita berkaitan tentang mukjizat Nabi, yang mana air boleh keluar daripada jari jemari Nabi. Berlaku juga kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia pula menceritakan tentang pengalamannya kehabisan air semasa dalam perjalanan bersama dengan Nabi. Seorang tentera yang turut serta telah memaklumkan keadaan itu kepada Nabi SAW. Lantas Nabi bertanya, adakah kamu mempunyai sedikit air? Orang itu menjawab, ya wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW lantas bersabda yang bermaksud, bawakanlah air itu kepadaku. Maka orang itu membawakannya kepada Nabi. Baginda kemudian meletakkan jari jemarinya di bibir bekas sambil merenggangkan tangannya. Nabi letak tangan Nabi dan Nabi buka macam ni. Kemudian secara tiba-tiba didapati air memancar dari celah-celah jari baginda. Kemudian Nabi SAW mengarahkan kepada Bilal untuk mengumumkan kewujudan air untuk berwuduk. Maka itu kisah yang keempat berlaku kepada Abdullah bin Abbas. Manakala dalam riwayat Qatadah daripada Anas, dia menceritakan bahawa jumlah tentera yang turut mendapat keberkatan berwuduk dan untuk minum pada hari itu ialah 78 orang. Dalam peristiwa Al-Hudaibiyah pula, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, semua rombongan dapat minum dan berwuduk dengan air yang terpancar dari celah-celah jari Nabi SAW. Padahal kuantiti air yang mengalir itu sebenarnya mampu digunakan oleh beberapa orang sahaja. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah mengatakan kepada Jabir,
agar berpesan kepada kaum muslimin supaya tidak meninggalkan wudu. Jabir berkata, saya cuba menjelaskan halangan yang menyebabkan mereka tidak mengambil wudu, iaitu kerana ketiadaan air walaupun setitis. Nabi sentiasa menggalakkan para sahabat supaya kekal dalam berwudu, sama ada dalam keadaan bermusafir ataupun dalam keadaan bermukim. Dan ketika itu mereka kehabisan air, maka mereka tak berwudu. Maka ditanya kepada Nabi, apakah halangan yang menyebabkan kalian tidak berwudu? Maka Rasulullah SAW menyuruh saya menemui seorang sahabat daripada kalangan Ansar yang sentiasa membekalkan air untuk baginda. Setibanya saya di rumah sahabat itu, saya mendapati bahawa hanya sedikit air yang tinggal di dalam ghirbah. Ghirbah ni apa? Ghirbah ni bekas air yang dibuat daripada kulit binatang. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Madinah, kan, kalau tuan-tuan pergi dekat pasar kurma Madinah, kadang-kadang ada orang-orang di pasar Madinah ni yang jual madu, yang mana madu ini diletakkan dalam ghirbah. Ghirbah ni dia bentuk macam bekas air, tetapi dia dijahit daripada kulit binatang. Biasanya kulit lembu ataupun kulit kambing, dibuat macam beg. Maka dalam tu diletakkan air ataupun diletakkan madu. Kebiasaannya mereka bila mana bermusafir, mereka akan letakkan air dalam ghirbah ni. Maka ketika itu Nabi SAW bertanya, dan sahabat ini dia pergi ke rumah, dia tengok ada air sedikit je daripada ghirbah, iaitu bekas yang diperbuat daripada kulit. Dan jika ghirbah itu tertumpah, tentulah air minumannya akan kehabisan. Maka Rasulullah SAW menyuruh saya membawakan bekas itu kepadanya. Kemudian baginda memegang ghirbah itu dan menadah tangannya dan berdoa. Kemudian baginda meminta saya menuangkan air itu ke dalam sebuah mangkuk besar. Setelah saya mendapatkannya menerusi pemberian seseorang, mangkuk itu saya berikan kepada Nabi. Baginda meletakkan kedua-dua tangannya di atas mangkuk itu sambil merenggangkan jari jemarinya. Sebaik sampai tangannya di bawah mangkuk itu, baginda bersabda, "Hai Jabir, terapkan mangkuk itu kepadaku," sambil membaca bismillah. Maka saya pun melakukan mengikut arahan baginda. Tidak semena-mena saya melihat air terbit dari celah-celah jari Nabi SAW. Kemudian baginda memisahkan mangkuk itu dari tangannya. Air keluar terus-menerus secara berputar-putar dari tangan baginda sehingga memenuhi mangkuk itu. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jabir, jemputlah sesiapa yang memerlukan air. Saya telah memanggil sahabat kesemuanya dan mereka telah minum hingga puas." Setelah itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya daripada mangkuk itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini kisah yang ke-15 berkaitan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ketiadaan air, maka daripada tangan Nabi, daripada celah-celah jari Nabi boleh keluar air. Kemudian kita pergi kepada kisah yang seterusnya berkaitan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan tentang pokok kurma yang menangis ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ke bumi Madinah, tuan-tuan masuk ke dalam Masjid Nabawi, pergi ke arah Raudah. Kemudian dekat Raudah, dalam Raudah tu dia ada mimbar Rasulullah SAW. Dia kurang macam ni mimbar dia, kan. Kalau tuan-tuan masuk daripada arah kiri masjid, kalau mimbar tu belah kiri dia ni, dia ada satu tiang. Tiang tersebut dekat atas tu dia tulis, dia ada warna bulat, dia letak situ, dia tulis tiang wangi. Apa kisah tiang wangi? Tiang wangi lah dikatakan bahawa di situ adanya busut kurma yang sebelum adanya mimbar menjadi tempat Nabi SAW untuk bersandar, dan kadang-kadang Nabi duduk dekat atas tu bila mana nak bercakap dengan para sahabat. Dan itulah kisah yang dinyatakan berkaitan tentang pokok kurma yang menangis. Bila mana Nabi SAW meninggalkan dia, Nabi pindahkan daripada busut kurma itu, Nabi pergi ke mimbar yang telah pun diwakafkan oleh seorang perempuan. Dan tiang itu disebut sebagai tiang wangi kerana pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan berkulit hitam yang mana dia suka sapu minyak wangi dekat situ untuk mewangikan masjid. Maka dengan sebab itu tiang tersebut dinamakan sebagai tiang wangi dan dikekalkan hingga ke hari ini di dalam kawasan Raudah, iaitu di tiang mimbar Nabi SAW. Katalah kalau macam ni tiang mimbar Nabi,
maka dia dekat sini. Tiang ni adalah tiang daripada pokok kurma ataupun daripada busut kurma yang mana pernah menangis ketika zaman Nabi SAW. Apa kisahnya? Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, dia kata biasanya Nabi SAW akan menyampaikan khutbah dengan meletakkan di belakangnya batang pokok kurma. Kita tahu bahawa Masjid Nabawi pada asalnya adalah tapak tanah perkuburan orang-orang jahiliyah, yang mana Nabi SAW suruh para sahabat gali dan pindahkan tulang-tulang jenazah yang ada pada tempat yang lain, dan bakinya adalah kawasan kebun kurma yang lama yang telah ditinggalkan orang. Jadi bila begitu, dia ada lagi kesan-kesan pokok kurma yang ada. Maka dengan sebab itu, kalau kita tengok sejarah, Masjid Nabawi ini ketika zaman permulaan pembinaannya hanya diletakkan dengan berbumbungkan dengan pelepah-pelepah kurma. Pada ketika itu, kalau kata sana kiblat, maka ke zaman Nabi SAW dia dekat belakang. Dia ada pelepah kurma tu dekat kawasan muslimat tu, dia letak pelepah kurma. Kerana apa? Pada zaman Nabi, kiblat adalah ke arah Al-Aqsa. Dia belum berpindah ke arah Kaabah. Dikatakan 22 bulan selepas Nabi berhijrah ke Madinah barulah berpindah ke arah Kaabah. Pada permulaannya bila Nabi SAW menerima perintah solat, mereka sembahyang menghadap ke arah Al-Aqsa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok replika Masjid Nabawi yang lama, dia di belakang baru ada macam satu kawasan yang di atas ni diletakkan dengan pelepah kurma, dan depan dia kosong. Sebab depan ni dulu orang kiblat ke sana. Jadi bila dah berpindah, jadi depan dia kosong. Dan di tepi-tepi tu dia adalah busuk-busuk kurma sebagai tiang-tiang untuk masjid. Dan ke zaman Nabi SAW, dia tak adalah berlantaikan tanah dan juga pasir. Sebab tu ada badui datang dia kencing. Dia bukannya macam kita ni kencing kat sini, memang kekal lah. Zaman Nabi itu dia pasir je. Jadi bila tanah badui tu datang kencing, Nabi SAW suruh jirus. Sebab tu ada kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ada masalah dengan Fatimah, dia merajuk, dia duduk dekat masjid sampai dia baring-baring tu, Nabi SAW datang. Bila Nabi datang, dia terus bangun dalam keadaan pada badan dia ada tanah-tanah. Maka Nabi terus panggil, ya Aba Turab. Kan, Nabi panggil, wahai ayah kepada tanah. Sebab ada kesan-kesan tanah pada diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okay. Jadi ketika itu Nabi SAW biasanya meletakkan tempat kurma ni sebagai tempat sandar dia. Bila nak bercakap, Nabi akan sandar begitu. Belakang dia adalah batang kurma ataupun busut kurma yang tinggi lah. Kalau kita pokok kelapa tu dia dah dipotong, jadi Nabi sandar begitu. Okay. Pada suatu hari ada seorang wanita dalam kalangan Ansar. Ini peranan muslimat pada zaman Nabi SAW. Kalau kita lihat bahawa Islam tidak pernah membezakan antara lelaki dan perempuan dalam berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapakah orang pertama yang mewakafkan hartanya untuk membina mimbar, maka jawapannya adalah seorang perempuan Ansar. Yang ketika itu bila mana dia lihat orang Islam makin ramai dan berkeperluan kepada Nabi untuk berada pada satu tempat yang tinggi bila mana bercakap dengan para sahabat, maka ketika itu dia ada keluasan rezeki dia, maka dia keluarkan daripada duit dia dan dia minta untuk bina satu mimbar, dan ketika itu mimbar dengan 3 anak tangga. Kan? Maka pada zaman tersebut Nabi SAW ada mimbar yang mana mimbar itu dengan 3 anak tangga. Sebab tu kita banyak dengar hadis-hadis Nabi naik ke mimbar, antaranya peristiwa hadis bulan puasa kan, ketika mana Nabi naik ke mimbar, kemudian Jibril datang, Nabi kata amin, amin, amin. Itu mimbar itu adalah wakaf daripada seorang perempuan Al-Ansar, yang mana perempuan ini meminta izin daripada Nabi untuk membuatkan mimbar untuk baginda. Setelah mendapat persetujuan baginda, beliau menyuruh pekerjanya yang mahir dalam bidang pertukangan untuk membuat mimbar itu. Maka pada hari Jumaat berikutnya, Rasulullah SAW mulalah menggunakan mimbar baru itu dan meninggalkan batang pokok kurma yang biasanya menjadi tempat bagi dia bersandar semasa berkhutbah sebelum itu. Lalu pohon kurma itu menangis bagaikan bayi. Jadi bila mana Nabi SAW dah ada mimbar, katalah sini dulu dia punya tempat pokok kurma, kemudian di situ mimbar. Bila dah disiapkan mimbar, Nabi tinggalkan pokok kurma ini dan naik ke mimbar.
ketika mana Nabi nak naik mimbar, Nabi dengar suara seperti mana bayi yang menangis kehausan susu. Dia bukan suara yang ni, memang suara daripada bayi menangis. Maka Nabi SAW ketika itu bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mendengar suara tangisan daripada seorang bayi. Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat dengan sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya suara itu keluar daripada pokok kurma ini kerana dia berasa sedih setelah ditinggalkan. Allahu Akbar. Tengok bagaimana Nabi SAW mempunyai satu mukjizat yang bukan sahaja disayangi oleh makhluk Allah bernama manusia, tapi Nabi juga disayangi oleh makhluk Allah daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan, sehingga pokok kurma ini bila mana tidak digunakan, dia merasa sedih dan akhirnya Allah izinkan dia menangis dan mengeluarkan suara. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, sesungguhnya suara itu keluar daripada batang pokok kurma ini kerana apa? Kerana dia kesedihan, kerana Nabi SAW tidak lagi bersandar kepada dia. Kan? Itu kasih sayang pokok kepada Nabi SAW. Begitu juga saya pernah bagi tahu bahawa Nabi SAW pernah naik ke Bukit Uhud. Bukit Uhud begitu gembira sehingga bergoyang dia, nak tunjukkan rasa terujanya bila mana Nabi naik dekat atas badan dia. Dalam riwayat yang lain daripada Tufail bin Ubay bin Ka'ab, daripada ayahnya, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkanlah saya membuat mimbar untuk Tuan, bagi membolehkan Tuan menggunakannya semasa khutbah Jumaat agar mereka dapat melihat Tuan. Kalau Nabi naik atas mimbar, ramai para sahabat boleh melihat Nabi dan suara Nabi lebih jelas untuk didengari. Kemudian baginda membolehkan, maka dia katakan kat sini, lalu Ubay membuatkan untuk Nabi mimbar yang terdapat 3 anak tangga. Apabila Rasulullah SAW menuju ke mimbar baru itu, baginda akan melalui pokok kurma yang merupakan tempat baginda berada semasa menyampaikan khutbah. Sebelum itu, tiba-tiba pokok kurma itu bergerak-gerak hingga hampir rebah. Ini dalam riwayat yang lain. Nabi nak pergi ke mimbar, Nabi lalu dekat pokok kurma tu, kemudian pokok kurma ni macam menunjukkan isyarat seolah-olah rasa sedih dan hampir rebah. Maksudnya hampir nak terjatuh. Melihat keadaan itu, Rasulullah kembali kepadanya lalu mengusapnya. Nabi tengok bila macam tu, Nabi dengan sifat rahmat dia pergi dekat pokok kurma tu, pergi dekat batang kurma tu, Nabi usap. Kita boleh bayangkan macam mana keadaan Nabi pergi, Nabi nak tenangkan pokok kurma tersebut. Kemudian Nabi SAW mengusapnya hingga pokok kurma itu kembali tenang. Setelah itu Nabi menaiki semula mimbar baginda. Menurut Ubay bin Ka'ab, apabila Masjid Nabawi mula dirobohkan untuk diperbaharui, beliau telah mengambil batang pohon kurma itu untuk disimpan di rumahnya hingga batang pohon kurma itu hancur dimakan anak-anak. Maksud dalam riwayat Ubay dah ambil, tetapi tempatnya masih dikekalkan di mimbar Nabi SAW di dalam Raudah. Maka dengan sebab itu diletakkan tiang tersebut dan dia ada nama. Kalau tuan-tuan masuk ke dalam Raudah, sebenarnya dalam Raudah itu terdapat tiang-tiang yang bersejarah. Antaranya tiang Sayyidatina Aisyah, yang mana Nabi kata dekat Aisyah, kalaulah umat aku tahu kelebihan berdoa di belakang tiang ini, nescaya mereka akan berebut-rebut untuk berdoa di situ, kerana mustajabnya tempat itu untuk berdoa. Dia ada dalam Raudah, perempuan memang tak dapat, dia sebab dia bahagian lelaki. Kalau kita masuk Raudah, dia pada saf yang kedua dia ada tiang. Kalau tuan-tuan tengok, masuk Raudah orang bertunggu untuk turn sembahyang kat situ, itu namanya tiang Aisyah. Sebelah tiang Aisyah itu adalah namanya tiang Taubat, yang mana seorang sahabat yang ada riwayat kata dia tak keluar dalam perang Ka'ab kan, dalam peristiwa dia tak keluar dalam perang Tabuk ataupun perang Tabuk, dengan sebab ada beberapa sebab akhirnya dia dipulaukan. Kemudian bila dipulaukan, dia rasa menyesal dan diikat diri dia dekat tiang tersebut, sampai dia kata, selagi Allah tidak menerima taubat aku, selagi itulah aku akan kekal dekat sini. Dan akhirnya Allah membersihkan dan menyatakan bahawa Allah menerima taubatnya, maka sempena dengan itu dinamakan tiang tersebut sebagai tiang taubat. Dan juga ada 2 tiang, yang mana tiang tersebut menjadi tempat makam Nabi. Dia tiang tu, kemudian sebelah tu makam Nabi. Itu dinamakan sebagai tiang Al-Haris, yang mana dikatakan disitulah pintu Nabi. Bila mana Nabi nak balik ke rumah, maka dekat tiang tu para sahabat akan bergilir-gilir untuk menjaga rumah Rasulullah SAW, takut kalau musuh datang dan sebagainya. Sebab tu kalau saya bawa ziarah, biasanya saya akan tunjukkanlah tiang-tiang tu
dan tiang-tiang ni dia berada di dalam Raudah kesemuanya. Sebab masjid Nabi pada zaman Rasulullah tidaklah sebesar yang ada sekarang. Ya? Tak, dia boleh masuk daripada, kalau kita ziarah tu daripada luar dia nampak, sebab atas tiang tu dia ada tulis. Dia ada letak tanda. Kebiasaannya tiang yang ada sejarah ni dia akan ada bunga yang dia kalakan dengan bunga emas. Lepas tu dekat tengah-tengah tu dia tulislah nama tiang Taubat, tiang Aisyah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dia ada, dan bukan semua tiang ada benda tu. Kalau kita lalu daripada depan tu kita akan nampak tiang-tiang ni lah. Kalau kita ziarah, nak ziarah makam kan, kita boleh lalu, jadi daripada situ kita akan tunjuk, tu tiang Aisyah, yang tu tiang Taubat, yang ni tiang Wangi, yang ni tiang Al-Haris. Jadi dia boleh nampak lah. Kalau kita masuk dalam Raudah tu baru kita boleh pergi dekat lah. Okey. Kemudian satu kisah dikatakan apabila menurut Ubay bin Ka'ab, jadi dalam riwayat kata pokok tersebut telah hancur lah, ditelan zaman, dia tidaklah kekal. Kan setengah orang kata dari kayu pokar, daripada pokok Nabi Nuh dan sebagainya, tiang tu pun hancur. Ya? Itu wallahu alam. Sebab tu setiap benda-benda yang didakwa adalah hak milik Nabi SAW, dia mesti datang dengan sanad. Dan tidak semua benda ada. Sebab kebanyakan harta peninggalan Nabi bila mana dapat dekat para sahabat, mereka tak tinggalkan kepada orang lain. Banyak riwayat yang mengatakan bila mana mereka dapat sesuatu daripada Nabi, mereka minta dikebumikan bersama dengan barang yang mereka dapat. Contohnya sahabat-sahabat yang memiliki rambut Nabi SAW, bila mana mereka meninggal dunia, dia wasiatkan supaya aku dikebumikan bersama dengan rambut Nabi SAW. Kerana setiap jasad yang tersentuh dengan jasad Rasulullah SAW, maka dia terhalang daripada api neraka Allah SWT. Sebab tu tak ada pun riwayat yang kata sampai kepada orang lain. Sebab tu bila mana ada orang mendakwa bahawa dia memiliki rambut Nabi, dia memiliki capal Nabi dan sebagainya, maka dia kena bentangkan daripada mana dia dapat sanad dia. Sebab tu sanad ni adalah tiang agama Islam. Kalau tak ada sanad, semua orang boleh dakwa. Mana-mana rambut dia ambil, dia dakwa dia itu adalah rambut Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sanad, maka kita boleh percaya. Sebagaimana yang Nabi SAW berikan kunci Kaabah kepada Bani Syaibah, itu bersanad. Sebab tu sampai sekarang kunci tersebut diberikan hanya kepada Bani Syaibah. Nak buka pun kena daripada Bani Syaibah. Itu bersanad. Dia bukan dakwaan begitu saja. Sebab tu benda-benda yang didakwa milik Rasulullah SAW, kita kena pastikan bahawa benda tu bersanad, dan ada dia bawa salinan sijil dia, sanad dia daripada siapa, maka dekat situ kita boleh bertabaruk dengan dia. Bertabaruk ni kita ambil berkat dengan dia. Tetapi kalau hanya dakwaan tanpa datangnya sanad, maka kita tawakuf dan berhenti. Sebab kalau tak ada sanad, semua orang boleh dakwa. Saya pun boleh mana ambil daun rambut siapa-siapa, saya dakwa ni rambut Nabi SAW. Kan? Tengok pula saya duduk Madinah contoh lama, ada janggut pula, serban lagi besar, macam-macam keadaan. Tapi kalau dia datang dengan sanad, maka ketika tu bira'su wa'ain kata orang Arab, maka kitalah orang pertama yang akan menghargainya, kerana kita tahu bahawa setiap apa yang datang daripada Nabi, maka dia mempunyai keberkatan. Kemudian riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyebut mimbar itu mula dibangunkan apabila jumlah orang Islam bertambah, menyebabkan Rasulullah SAW meminta ditegakkan mimbar yang membentuk 3 anak tangga. Apabila mimbar tersebut siap dan Nabi SAW memulakan khutbah di atasnya, tiba-tiba kayu itu merengek seperti bayi. Anas meriwayatkan, beliau sendiri mendengar rengekan itu hinggalah Rasulullah SAW turun mengusapnya dan pohon kurma itu kembali tenang. Jadi pokok kurma menangis ini, dia bukan satu benda yang tak ada riwayat. Dia periwayatan yang pada ketika itu ada para sahabat yang bersama-sama dengan Nabi, yang dengar suara tersebut keluar, dan mereka melihat perbuatan Nabi turun daripada mimbar dan usap kepada pokok tersebut. Barulah berhentinya suara dan tangisan tersebut. Maka ini tidak berlaku kepada sebarang manusia. Maksud ini adalah mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabi SAW sebagai bukti bahawa Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat daripada Ibnu Buraidah Al-Aslami daripada ayahnya bahawa Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri dalam tempoh masa yang lama hingga kelihatan baginda seperti kurang selesa.
Lalu para sahabat mengambil sebatang pokok kurma dan ditanam berdekatan dengan tempat khutbah Nabi bagi membolehkan Nabi bersandar padanya. Mulai waktu itu Nabi sentiasa menjadikan batang pokok itu sandaran baginda ketika berkhutbah. Ini dalam riwayat yang lain. Seorang warga asing yang kebetulan datang menziarahi Madinah melihat baginda dalam keadaan kurang selesa. Lantas dia mencadangkan agar dibina tempat yang selesa untuk baginda berkhutbah. Dengan tempat itu diharapkan Nabi dapat berdiri atau duduk mengikut keselesaannya. Nabi menerima pandangannya dan mengizinkannya untuk membuat mimbar tersebut. Sejak itu Nabi menyampaikan khutbah dengan bersandar kepada mimbar yang baru dan tidak lagi menggunakan pokok kurma tersebut. Peristiwa itulah yang telah menyebabkan pokok kurma itu menjadi sedih dan merintih sebagaimana rintihan unta kerana ditinggalkan oleh Nabi SAW. Menurut Ibnu Buraidah, dia mendengar ayahnya menceritakan bahawa ketika Nabi SAW mendengar batang pohon itu menangis, maka Nabi turun memegangnya sambil berkata. Ini riwayat yang lain. Tadi riwayat yang tadi dia kata Nabi pujuk, Nabi pergi dan Nabi tenangkan. Dalam riwayat yang ni, dalam riwayat Ibnu Buraidah ni, Nabi berikan pilihan kepada pokok kurma tersebut. Nabi turun daripada mimbar Nabi pergi dekat pokok kurma tu, Nabi pujuk dia dan Nabi berikan beberapa pilihan kepada dia. Antaranya kata Nabi, sekarang engkau boleh memilih sama ada ditanam di tempatmu semula. Dengan cara itu engkau akan berkembang menjadi pohon yang subur seperti sebelumnya, atau engkau ditanam di syurga yang engkau akan tumbuh di sisi sungai-sungai dan mata air. Nabi pujuk pokok kurma ni, jangan sedih kan, aku bagi pilihan dekat engkau. Kalau engkau tak sedih, kau diam, aku bagi dua pilihan. Yang pertama, engkau akan tumbuh seperti mana pokok biasa pada tempat yang lain. Nabi alihkan dia dan dia boleh berbunga, boleh berbuah, pokok dia hidup segar di dunia ketika itu. Ataupun yang kedua, dia kekal di situ dan Nabi kekal di atas mimbar, tapi nanti pohon ini Nabi janjikan akan ditanam semula di syurga dan dia akan berada di bawah bersama dengan sungai-sungai yang ada di dalam syurga. Maka apa pilihan pokok ini tuan-tuan? Maka pokok ini pun dia berkata kepada Nabi, kalau begitu apa pilihanmu, kata Nabi. Maka ketika ayah kepada Buraidah mendengar Nabi SAW berbisik dengan katanya, ya, aku akan kabulkan permintaan. Nabi dengar seolah-olah Nabi bisik, kau nak yang mana? Pilihan kau? Maka pokok ini sebenarnya dia pilih pilihan yang kedua. Dia kata, ya Rasulullah, pergilah kau naik dekat atas mimbar tu, aku ambil yang kedua, aku kekal di sini, tetapi nanti aku nak supaya aku dibangkitkan di dalam syurga bersama dengan sungai-sungai yang ada di dalam syurga. Nabi pun kata, aku akan kabulkan permintaan. Itu didengar sendiri oleh ayah Buraidah. Nabi SAW mengulanginya 2 kali. Setelah itu seorang sahabat bertanya dan jawapan Nabi ialah, ikhtara an aghrisahu fil jannah. Pokok itu memilih untuk aku menanamnya di syurga. Allahu Akbar. Pokok pun tahu tuan-tuan, kalau hidup dekat dunia, hidup walaupun segar, walaupun berbuah, lepas tu akan habis, tak ada apa-apa. Tapi kalau di syurga, dia akan hidup selama-lamanya bersama dengan Nabi SAW. Maka pokok tersebut memilih pilihan yang kedua. Ibnu Aqil memberi komentar tentang mukjizat itu dengan katanya, kita tidak perlu berasa hairan tentang kejadian ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa menjadikan magnet untuk menarik besi kepadanya. Maka dia juga berkuasa menjadikan Rasulullah boleh menarik makhluk-makhluk yang lain kepada baginda. Itu kisah yang kedua. Dan kisah yang ketiga adalah berkaitan tentang pokok dia minta izin dengan Nabi untuk datang dan bagi salam dekat Nabi. Tuan-tuan bayangkan berjalan, tiba-tiba pokok boleh berjalan. Datang dekat Nabi, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian dia patah balik duduk kat tempat dia. Ini mukjizat Nabi yang ada. Saya jarang dengar, tapi dalam buku ni saya biasa saya dengar pokok je, pokok kurma ni je. Rupanya ada kisah-kisah lain yang pokok bergerak. Ada pokok yang datang menghalang Nabi supaya Nabi boleh qada hajat. Nabi nak buang air, pokok tu datang, 2 pokok halang supaya dia terhalang daripada Nabi untuk qada hajat. Ini kisah dia diriwayatkan oleh Ya'la bin Murrah As-Saqafi. Beliau berkata, suatu hari kami berjalan-jalan bersama dengan Nabi SAW. Sebaik sampai di satu tempat, kami berhenti untuk berehat dan tidur. Tiba-tiba sebatang pokok telah bergerak keluar dari tempatnya, lalu datang menghampiri baginda yang sedang tidur. Tak pelik ke tuan-tuan? Kita duduk-duduk ni, tiba-tiba pokok berjalan.
Dia datang dekat dengan Nabi. Sahabat tengok, masa tu Nabi tengah tidur. Kemudian kami berhenti untuk berehat dan tidur. Tiba-tiba sebatang pokok telah bergerak keluar dari tempatnya, lalu datang menghampiri baginda yang sedang tidur. Selepas itu pokok tersebut kembali semula ke tempatnya. Pada keesokan harinya, aku telah bertanya perkara itu kepada baginda. Lalu baginda menjawab, hiya syajaratun ista'zanat rabbaha fi an tusallima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'azina laha. Apa kata Nabi? Sahabat cerita, ya Rasulullah, semalam kami nampak benda pelik. Sedang kau tidur, kami nampak pokok berjalan pergi dekat kau. Tak berapa lama lepas tu dia patah balik pergi tempat asal dia. Maka Nabi kata dengan para sahabat, jangan pelik, kata Nabi, hiya syajaratun, sesungguhnya dia adalah satu pokok yang telah meminta izin kepada Tuhannya, iaitu Allah, untuk mengucapkan salam kepadaku, lalu diizinkan olehnya. Selepas dia bagi salam kepada Nabi, dia patah balik duduk dekat tempat dia, semata-mata untuk memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sayangnya makhluk kepada Nabi, tuan-tuan, hanya untuk memberi salam. Allahu akbar. Kan, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ya'la bin Murrah berkata, aku pernah menyertai Nabi pada suatu hari, lalu Nabi memintaku mencarikan sesuatu yang dapat melindunginya kerana baginda ingin membuang air. Aku mencari, lalu berjumpa dengan sebatang pokok yang berada jauh dari tempat kami. Aku memberitahu baginda bahawa pokok itu agak jauh dari tempat kami. Baginda lalu bersabda, memerintahkan kami supaya bagi tahu pokok-pokok itu bahawa baginda menghendaki pokok-pokok itu untuk berkumpul di sisi baginda. Aku telah menyampaikan perintah baginda kepada kedua-dua pokok itu, maka kedua-dua batang pokok itu datang ke hadapan baginda. Selepas menyelesaikan hajat, pohon-pohon itu mula bergerak untuk pulang. Kemudian baginda menyuruhku agar meminta pokok itu untuk kembali ke tempat asalnya. Aku berkata kepada kedua-duanya, Rasulullah menyuruh kalian pulang semula ke tempat kalian. Maka pokok-pokok itu kembali semula ke tempat masing-masing. Allahu akbar. Ini dihadapi oleh sahabat sendiri. Nabi SAW kata, pergi cakap dekat pokok tu, datang sini, aku nak buang air. Maka pokok tu berjalan. Tak tahulah macam mana pokok tu berjalan, tapi dia boleh bergerak dan dia menjadi penghalang kepada Nabi SAW. Apa dalil yang kita boleh ambil dari peristiwa ni, tuan-tuan? Tengok, Nabi SAW bila mana nak buang air, Nabi akan menyuruh mencari tempat yang tersembunyi. Jangan main pancut je. Kan selalu kita sebut kisah-kisah orang yang main pancut ni, dia tidak ada rasa malu. Bahkan bila mana kita nak buang air, kena cari tempat yang tersembunyi, jauh daripada orang, sebab benda-benda ini adalah satu keaiban. Tapi kalau tuan-tuan duduk dekat Mesir, dia tak aib. Dia nak pancut, suka-suka hati dia pancut kat mana, orang yang tengok tu yang aib. Kita baru sampai daripada Malaysia, benda tu tak ada kat negara kita. Kan, orang kecil tepi jalan suka-suka hati ni, turun je ban, dia pancut je dekat tepi tempat bas tu. Sebab tu laluan dia hancing. Kita duk tengok apa orang tu buat. Datang orang Arab lain tepuk kita, aib, latar. Dia kata, jangan tengok aib. Kita pula yang pandang aib. Orang yang kecil tu tak aib. Kan? Ini masalah. Dia orang biasanya siapa yang duduk belajar dekat Mesir ataupun duduk belajar dekat India, selalulah nampak kan orang kecil berata-rata ni. Tandas dia ada je, tapi dia memang suka, memang pangai dia macam tu. Turun je bas, pancut je tepi tu. Dia bahkan kadang-kadang tembok-tembok tiang-tiang ni jadi tempat tanda-tanda awam, kan? Jadi benda ini adalah satu yang mukhalafah kepada sunnah, dan dia bukan daripada maruah. Orang yang tak ada maruah yang buat macam tu. Sebab tu dalam Islam, bila mana nak buang air, carilah tempat yang terpencil, yang tersembunyi, jauh daripada orang, kan? Baru nak buang air. Ini tak dekat highway tu, kadang tengok orang lalu lalang semua tengok dia kencing. Ini benda yang menafikan. Bahkan dalam riwayat ada kata orang yang kencing tak malu ni boleh diseksa di dalam kubur. Antara asbab dia diazab di dalam kubur, sama ada kencing tak basuh, satu riwayat lagi kata kencing di tempat awam, orang lalu ke tak lalu tak tahu, yang penting aku nak kencing. Tak boleh. Cari tempat yang tersembunyi. Jadi kita akan sambung selepas azan. Ada beberapa kisah lain tentang pokok yang berjalan ni, dan insyaAllah kita akan habiskan pada malam ni. Tak banyak pun, ada lagi 3 kisah je insyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Dan kita sambung kisah berkaitan tentang pokok yang berjalan bertemu dengan Nabi SAW. Dalam kisah yang lain diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahawa kami pernah melalui sebuah lembah yang luas. Dalam perjalanan kami, baginda ingin membuang air, tetapi tidak ada dinding yang akan melindungi Nabi SAW. Baginda pergi kepada dua batang pokok di kawasan itu dan memegang salah satu daripada daunnya sambil berkata, "Hai pokok, ikutlah aku dengan izin Allah." Pokok itu lantas mengikut Nabi SAW seperti unta yang dicucuk hidungnya sehingga dapat disuruh dengan mudah. Setelah itu Nabi SAW pergi kepada pokok yang kedua. Lalu dia melakukan perkara yang sama. Baginda berkata kepada kedua-dua pokok itu, "Sekarang kalian berdua bersatulah untuk melindungiku dengan izin Allah." Maka kedua-dua pokok itu bersatu untuk melindungi baginda yang sedang membuang air. Aku yang berasa terkejut dengan pengalaman itu bergerak menjauhi tempat itu. Pada waktu aku hampir duduk, aku melihat Rasulullah SAW sudah berada di hadapanku dan kedua-dua pokok itu telah kembali ke tempat asal mereka. Ini kisah yang lain. Sama juga Nabi SAW berada pada satu lembah yang tidak ada dinding. Nabi nak buang air, tak ada penghalang, maka Nabi tarik je pokok tu. Dia kata macam mana seekor unta yang dicucuk hidung dia, ditarik. Nabi pergi, Nabi kata, "Mai sini ikut aku."
pokok tu diikut Nabi SAW. Ada 2 batang kedua-dua Nabi tarik dan letakkan. Maka Nabi SAW buang air di sebaliknya sebagai pelindung kepada Nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Buraidah daripada ayahnya, dia berkata, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ingin memeluk Islam, tapi bolehkah engkau memperlihatkan kepadaku suatu perkara yang luar biasa hingga boleh menambahkan keyakinanku kepadamu. Jadi ni Badui ni dia nak peluk Islam, tapi dia kata, ya Rasulullah, sebelum aku peluk Islam, aku nak tengok satu perkara luar biasa. Kerana apa? Aku nak yakinkan diri aku bahawa engkau adalah seorang Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Rasulullah SAW tersenyum mendengar permintaan itu. Maka Nabi SAW tanya, apa yang kau inginkan? Nabi bagi pilihan. Boleh, sekarang ni kau nak apa? Nabi tanya. Kan Nabi tak pernah tolak permintaan para sahabat. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi tanya, sekarang ni nak apa? Nabi dalam keadaan tersenyum, Nabi tanya. Maka baginda bertanya kepada orang Arab itu. Maka beliau meminta. Baginda menyeru bersebatang pokok datang kepada Nabi SAW. Baginda berkata kepada Arab Badui itu. Dia kata, Nabi sekarang ni, Badui ni kata, kalau macam tu aku nak kau panggil pokok tu datang kat kau. Kan? Dia nak meyakinkan dia. Maka Nabi SAW kata, tak payah aku panggil, engkau pergi panggil pokok tu. Nabi cakap kat dia. Maka Nabi kata, Nabi kata kat Badui tersebut, kamu sendiri pergilah memanggilnya dan katakan kepadanya aku ingin dia kemari. Nabi kata, aku tak panggil, kau pergi kat pokok tu, kau cakap, pokok, Nabi SAW panggil kau. Nabi perintahkan dia buat begitu. Maka ketika itu Arab Badui itu pergi menuju ke batang pokok itu. Kemudian dia berkata, hai pokok, Rasulullah ingin engkau datang kepadanya. Maka dengan tiba-tiba pokok itu condong ke kiri dan ke kanan hingga akarnya terputus seperti orang berjalan. Pokok itu mulai melangkah menuju ke Rasulullah lalu memberikan salam kepada baginda. Nak sangat tengok pokok tu kiri kanan sampai tercabut akar dia. Kemudian berjalan pergi dekat Nabi. Pergi kat Nabi, dia buat apa? Dia bagi salam dekat Nabi SAW. Menyaksikan peristiwa aneh itu, Arab Badui itu berkata, cukup, dah ya Rasulullah. Kalau macam itu saya beriman kepada kamu. Maka Nabi bersabda, maksudnya, sekarang pergilah kamu wahai pokok. Tanpa menunggu lama, pokok itu pun kembali ke tempat asalnya. Badui itu bila dia tengok pokok itu datang dekat Nabi bagi salam, dia kata, ya Rasulullah, cukuplah, aku yakin dah kau seorang Nabi dan Rasul. Maka Nabi kata, pokok, kau balik tempat kau. Pokok itu kembali balik dekat tempat dia. Dalam hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa semasa bersama Rasulullah dalam perjalanan mereka telah bertemu dengan seorang Arab Badui yang ingin kembali kepada keluarganya. Baginda telah menawarkan kepadanya untuk memeluk Islam dengan sabda baginda, hal laka ila khair, apakah engkau inginkan menuju ke arah kebaikan? Kemudian Badui itu tanya, apakah yang kau maksudkan? Nabi SAW menjawab, tasyahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi kata, ucapkanlah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang esa, dan aku tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya. Orang Arab Badui itu bertanya, apakah engkau akan buktikan kebenaran kata-katamu itu? Maka Rasulullah memberitahu pokok di tepinya itu adalah buktinya. Baginda kemudiannya memanggil pokok itu. Maka dengan tanah terbelah, pokok itu berjalan hingga sampai ke hadapan baginda. Melihat keanehan peristiwa yang berlaku di hadapan matanya, maka dia telah mengucapkan syahadah yang telah dianjurkan oleh baginda tadi sebanyak 3 kali. Setelah itu dia meminta izin untuk menemui kabilahnya untuk mengajak mereka supaya memeluk Islam. Maksudnya mukjizat ini sebagai bukti kenabian. Akhirnya bila Badui itu nampak pokok itu terkeluar dari tempat asalnya dan bertemu dengan Nabi, dia mengucapkan syahadah dan dia kata, ya Rasulullah, aku akan kembali kepada kaumku untuk mengajak mereka semua memeluk agama Islam. Tetapi jika mereka tidak mahu mendengar seruan saya, maka saya akan meninggalkan mereka dan menyertai Tuhan. Kalau kaum aku tak nak beriman dengan kau, aku akan tinggalkan mereka dan akan menjadi pengikutmu. Maka ini antara kisah-kisah mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang ada dalam kitab ini. Dan selepas daripada kisah itu, dia ada lagi kisah-kisah yang lain. Antaranya bulan yang terbelah tetapi terpisah dengan kisah-kisah yang lain. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah yang kita dengar tadi? Yang pertama di sini,
Dia kata kelebihan mukjizat adalah dapat memkukuhkan lagi keimanan para sahabat pada ketika itu dan menambahkan keberkatan. Kisah-kisah mukjizat para nabi, terutamanya Nabi Muhammad, hendaklah dibaca dengan melihat keutuhan iman dan kekuasaan Allah. Bila mana kita lihat mukjizat-mukjizat ini, maka dia memberikan keyakinan kepada kita untuk kita yakin bahawa apa yang dibawa Nabi itu adalah daripada Allah SWT, dan bukanlah seperti kita membaca kisah-kisah mistik yang sekadar untuk menghiburkan hati. Dia bukan untuk menghiburkan hati, tetapi sebagai menambahkan keimanan. Sebab tu ada satu kitab yang dihimpunkan tentang ijaz mukjizat-mukjizat Nabi dalam satu kitab. Saya cuba dapatkan kitab tersebut. Nanti insya-Allah kalau habis kitab ni kita boleh baca tentang mukjizat Nabi satu persatu. Kan, bukan sekadar Al-Quran, banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Hargailah mukjizat yang terbesar yang wujud sehingga ke hari ini, iaitu Al-Quran. Mukjizat yang paling ada sampai ke hari kiamat adalah Al-Quran, yang mana pada Al-Quran ini ada segalanya yang terkandung. Bagi orang yang mengkaji Al-Quran, maka dia boleh melihat bahawa mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang ada pada Nabi SAW. Kemudian daripada kisah pokok kurma yang menangis tadi, maka dia memberi kita satu pengajaran bahawa dekat sini dia kata, kini kita mahu menginsafkan umat Islam agar mencari-cari cinta Rasulullah persis pokok kurma yang kesedihan apabila tidak lagi dapat berbakti kepada Rasulullah. Sewajarnya umat Islam juga mencari-cari sudut manakah yang boleh dijadikan saluran untuk mereka menggembleng tenaga dan fikiran bagi tujuan berbakti kepada syariat yang dibawa oleh baginda. Pokok kurma ini juga mengajar kepada kita untuk memilih ganjaran dan kebahagiaan yang kekal abadi, yang tiada tolok tandingannya, yang kekal selama-lamanya, iaitu syurga. Kan Nabi bagi dia dua pilihan, nak hidup balik sebagai satu pokok dengan keadaan pokok tu berbuah segar, kan, ataupun dia mati ketika itu tapi nanti dihidupkan semula di dalam syurga. Maka pokok ni dia pilih hidup dalam syurga. Begitulah juga dengan kita. Kalau ada pilihan antara syurga dan dunia, maka pilihlah yang lebih kekal, iaitu syurga. Sebab tu kita kena pandang banyak hidup kita untuk kehidupan akhirat, kerana hidup dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kemudian dalam kisah yang ketiga, Rasulullah SAW mengajar kepada kita kesempurnaan akhlak hatta untuk menunaikan hajat, seperti membuang air kecil atau air besar. Kita perlu mencari tempat yang tersembunyi atau terlindung apabila hendak membuang air kecil atau besar. Inilah kecantikan Islam yang mengajar erti malu dan menjaga kehormatan diri. Keimanan yang jelas akan memberikan kesan yang mengagumkan. Lihatlah kata-kata nekat Arab Badui yang sanggup meninggalkan kabilahnya jika mereka enggan bersama dengannya beriman kepada Rasulullah. Keputusan nekat ini tidak memerlukan kepada siri-siri pembelajaran atau penangguhan kepada jangka masa tertentu. Inilah bukti dan apabila lafaz syahadah yang diucapkan benar-benar masuk ke dalam hati, bagaimanakah lafaz syahadah kita? Kan, itu Arab Badui tadi bila dia mengucapkan syahadah, dia benar-benar membuktikan bahawa dia mentaati apa yang ada dalam syahadah tersebut. Jadi ini antara kisah, mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita, dan banyak lagi mujizat-mujizat Nabi yang lain yang insya-Allah kita akan cuba baca dalam kisah-kisah yang akan datang. Cuma nanti insya-Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan sampai kepada kisah yang ke-18, iaitu berkaitan tentang kisah jin melarikan anak gadis. Ada kisah jin melarikan anak gadis. Nak tahu kisah dia, kena tunggu pada kisah yang akan datang. Kisah yang benar, dan kita boleh berkongsi kisah bagaimana jin boleh masuk dalam badan manusia. Betul ke tak jin boleh masuk dalam badan manusia? Dan ini insya-Allah kita akan kupas pada pengajian yang akan datang. Jadi sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan dia memberi keberkatan dalam kehidupan kita, menambah ilmu kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan pengajaran daripada kisah-kisah yang dikongsikan. Jadi segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.